Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Farhan bin Mahdi Amin. Waruf Muttalib Sifrun Arba'ah Tamaniyah Tamaniyah Sittah Arba'ah. Al-yawm uridu an ashraha anil mawdu' hikam tahniyah ala ghairu muslimin wa a'iladihim. Al-Muqaddimah. Malaysia biladu yuskinahu majmu'ah mutanawwi'ah minan nas min mukhtalif ad-diyanat wal a'rad was thaqafat. Fi kulli am laqad asbaha taqlidan mujtama'i tu'addadi fi Malaysia lil ihtifal bimaharjanatihim ad-diniyah ala asas al-adat wal mu'taqidat was thaqafat allati yumarisuha kullu a'raq. Wa bil idafah ila dhalik كما تحتفل الأمة أخرى بالاحتفالات الدينية لأمة واحدة من خلال برامج البيت المفتوح وبطاقة التهنئة وتبادل التحيات وغير ذلك. ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بقانون التهنئة بالتزامن مع المهرجانات الدينية الأخرى. وذلك لأن يوم مجد أو انتصار الدين هو أساس لكشف وتوسيع دياناتهم. وعلى سبيل المثال للمسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر وعيد الأضحى لتعظيم الله سبحانه وتعالى فقط. وللهنود والبوذين يوم عيدهم الديني بالتأكيد سيرفعون ويقدرون كل ما هو مهم في معتقداتهم الدينية. وينطبق الشيء نفسه على الأديان الأخرى حيث سيعظم كل منهم ويكبر من معتقداتهم وهم يحتفلون بالمهرجانات الدينية. ونتيجة لمسألة الأمور المتعلقة بالمعتقدات هناك بالتأكيد جدل ونقاش بين العلماء حول هذا الموضوع. Terjemah. Malaysia merupakan sebuah negara yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang terdiri daripada pelbagai jenis agama, bangsa dan budaya. Pada setiap tahun sudah menjadi tradisi masyarakat majmuk di Malaysia untuk merayakan setiap perayaan keagamaan masing-masing, berteraskan kepada adat, kepercayaan dan budaya yang dianuti oleh setiap kaum. Tambahan pula, upacara perayaan keagamaan sesuatu bangsa turut diraikan oleh bangsa yang lain melalui program rumah terbuka, berbalaskan ucapan tahniah, saling berbalas ucapan selamat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan khususnya tentang perkara yang berkaitan dengan hukum mengucapkan tahniah dan ucapan selamat bersempena dengan perayaan agama lain. Hal ini kerana hari kebesaran atau kemenangan bagi agama merupakan asas untuk menzahirkan dan membesarkan syiar agama masing-masing. Sebagai contoh, bagi umat Islam yang merayakan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha disambut semata-mata untuk mentauhidkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala bagi penganut agama Hindu dan Buddha pula, apabila tibanya hari perayaan keagamaan mereka, sudah tentulah mereka akan membesarkan dan menghayati seluruh perkara yang penting dalam kepercayaan agama mereka. Begitulah seterusnya bagi agama lain, masing-masing akan membesarkan dan mengagung-agungkan kepercayaan mereka apabila menyambut upacara perayaan keagamaan. Oleh itu, apabila timbulnya persoalan tentang perkara yang berkait dengan akidah, maka sudah tentulah ada perbahasan dan perbincangan dalam kalangan para fuqaha dan sarjana Islam di dalam menjawab isu ini. Hadza faqat minni, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ashmal bin Surahman. Rahmatullah Sif Arba'ah Thamaniyah Sittah Sif Wahid. InsyaAllah sa'atakallam anil mawdu' al-amthilah minal mahrajanat fil Malaysia. Al-ihtifal bil mujtama' as-sini. Awalan as-sana as-siniyah al-jadidah, yakni tahun baru Cina. وهذا الاحتفال في يناير أو فبراير يستمر المهرجان لمدة 15 يوما
Thumma Mahrajanatul Ukhra, festival kuih bulan, Tangklung, bulan hantu atau Qingming. Summa al-ihtifal bil mujtama' hindi, Deepavali atau Aidun Nur, Oktober ila November. Summa Mahrajanatul Ukhra, Pongal, tahun baru Hindu, Navaratri Kartigai. Maksud fi Melayu ya. Contoh perayaan-perayaan di Malaysia. Yang pertama, perayaan masyarakat Cina, yakni Tahun Baru Cina. Diadakan pada Januari atau Februari, berlanjutan selama 15 hari. Sambutan lain, perayaan kuih bulan atau Tanglung, bulan hantu atau Qingming. Perayaan masyarakat India, Deepavali atau perayaan cahaya, Oktober hingga November. Sambutan lain, perayaan Pongal, Tahun Baru Hindu, Navaratri Kartigai. Summa Yaumu Gawai, Mujtama' Dayak fi Sarawak. Hazi al-ihtifal fi awal Yuniyu, yastamti'u ad-duyuf tuaq. Summa Tadau Keamatan, Mujtama' Kadazan fi wilayatus Sabah, Syahrul Mayu, yastamti'u ad-duyuf, mengelang Sumaza wal maya'ut takhir. Wa akhirun Aidul Milad, yakni Christmas, fi 25 Desember Al-Masihi, Syajaratul Aidul Milad. Maksud fi Melayu ya, Hari Gawai, disambut oleh masyarakat Dayak di negeri Sarawak pada 1 Jun. Tetamu dihidangkan dengan tuak, yakni sejenis minuman. Tadau Keamatan, masyarakat Kadazan di negeri Sabah disambut pada bulan Mei. Tetamu dihidangkan dengan sumazau, magelang dan air tapai. Dan yang terakhir sekali, Hari Christmas, yakni pada 25 Desember, disambut oleh orang yang beragama Kristian. Keunikan pada hari ini adalah terdapat pokok Christmas. Hadza faqat minni, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zakam Yusuf. Raqmul talib 04 8 5 6 1. InsyaAllah اليوم سأريد أن أشرح تحت الموضوع الحجج يدل على التحريم. أولا في مذهب الشافعي طبقا لإمام الضامري، وهو يقرأ كلام إمام نووي في منهج، يعزز من وافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحياة ويدخل النار، ومن قال زمي يا هج، ومن هناه بعيد، ومن سماء رائر قبور صالح حاجا، والساعي بنميمة لكثرة إفسادها بين الناس. قال يحيى ابن الأبي كثير يفسد النمام في الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. ثم مذهب حنفي طبقا لأبي حفظ الكبير من مذهب حنفي، إذا كان الرجال يعبد الله لمدة 50 سنة، ثم جاء يوم النيروز وتبرأ بالبيع لبعض المشركين بحذف التمجيد اليوم، سقط في الكف أو مرتد وألغى ممارسته. ثم مذهب مالكي حرام ابن الحاج مالكي المسلمون لفترة، وجيزة يفعل ما تفعله غير المسلمين في اليوم عيدهم. ثم مذهب حنبلي وأوضح الإمام بهوطي أن حكم يهنى غير المسلمين خلال احتفالاتهم محظور لأن الشكل عظيم عليهم. Kemudian saya akan menerangkan tentang pendapat yang mengharamkan. Yang pertama daripada mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i,
Imam Ad-Damiri ketika mensyarahkan perkataan Imam Al-Nawawi dalam Al-Minhaj, dihukumkan takzir bagi sesiapa yang mengikut orang-orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka, sesiapa yang memegang ular, sesiapa yang memasuki api, sesiapa yang berkata keadaan seorang kafir zimmi, wahai haji, sesiapa yang mengucapkan tahniah kepadanya dalam satu perayaan, dan sesiapa yang menamakan penziarah kubur orang-orang soleh atas tujuan yang syirik sebagai haji. Dalam mazhab Maliki juga ia mengharamkan untuk mengucapkan tahniah kepada orang bukan Islam. Berdasarkan Ibnul Al-Hajj Al-Maliki, secara ringkasnya melarang orang Islam melakukan apa yang orang bukan Islam lakukan di hari perayaan mereka. Kemudian mazhab Hanafi, menurut Abu Hafs Al-Kabir dari mazhab Hanafi, jika seorang lelaki beribadah kepada Allah 50 tahun lamanya, kemudian datangnya hari Nairus dan dia menghadiahkan telur kepada sebahagian musyrikin dengan tujuan mengagungkan hari tersebut, maka telah jatuh kafir dan terhapus amalannya. Dan berdasarkan mazhab Hanbali, Imam Al-Buhuti menjelaskan bahawa hukum mengucapkan tahniah kepada bukan Islam sewaktu perayaan mereka adalah diharamkan. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu bentuk pengagungan kepada mereka. Thumma kama qala Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah annahu tahrim tahniyah ghairul muslimin bi munasibah ikhtilafahum ya'taqidu fi'lu tahniyah ila kharafat ghairul muslim khasah hikmuhu haram biittifaq al-ulama. Yu'ti amthilah mithlu qaw Aidikul Mubarak aw afrahu fi hadha al-'aid wa ghairu dhalika, wa yuwaddih kadhalika an idha hum aman min al-kuf walakin hadha al-fi'lu hukmul haram, wa tawdih al-hujjah biqawlahu an syakhsi alladhi tahni'ah ikhtilaf ghairul muslimin akbar ismuhum wa ghadab subhanahu wa ta'ala muqarranah bi ulaika alladhi yahnahu ila nas alladhi yashribu al-khamar aw yuqatilu aw zina aw ghairuha. Wa qala Abdullah bin Umar bin Ash أي شخص تمثل بلد عجم أو تفعل نيروس ومهرجا يعني العيد معهم وتقليد أفعالهم حتى مات في تلك حالة ثم سيقام معهم في اليوم القيامة. ثم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أصحاب وجميع القادة المسلمين طالبوا بعدهم كشف عنها مهرجاناتهم في البلاد المسلمين فهم غير المسلمين أفعالها عندهم في البيوت سرا. Baiklah, saya akan terangkan yang kedua ni. Daripada Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah pula mengatakan bahawa haram ucapan tahniah dibuat kepada orang bukan Islam yang menyambut perayaan mereka. Beliau berpendapat bahawa perbuatan mengucapkan tahniah kepada syiar-syiar kafir secara khusus hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Beliau telah memberikan contoh seperti mengatakan selamat hari raya ke atas kamu atau semoga bergembira dengan perayaan ini dan lain-lain lah ucapan yang menandakan seseorang itu menyambut perayaan. Jadi beliau menjelaskan lagi bahawa sekiranya pengucap terselamat daripada kekufuran sekalipun, tetapi perbuatan ini tetap termasuk di dalam perkara-perkara yang haram. Beliau memperincikan lagi hujah dengan mengatakan bahawa orang yang mengucapkan selamat atas perayaan lebih besar dosanya dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding mereka yang mengucapkan selamat kepada orang-orang yang meminum arak, membunuh, berzina dan seumpamanya. Kemudian Abdullah bin Amr bin Ash telah berkata, sesiapa yang mencontohi negara-negara ajam dan melakukan Nairus, yakni perayaan, dan mahrajan, perayaan juga,
maknanya perayaan-perayaan orang kafir, orang musyrik, serta menyerupai perbuatan mereka sehinggalah dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka dia akan dibangkitkan bersama-sama mereka pada hari kiamat. Dan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, para sahabat dan keseluruhannya para pemimpin umat Islam telah mensyaratkan supaya mereka tidak menzahirkan perayaan-perayaan mereka di negara umat Islam. Bahkan mereka, orang-orang bukan Islam, hanyalah melakukan perayaan tersebut di rumah-rumah mereka secara sembunyi. Thumma fatwa al-lajnah ad-dama' li bukh al-alamiyah wal-ifta' اتخاذ قرار دون إذن مسلمون يهنئون المحسيين حلال احتفالاتهم لأن هذا بسبب الفعل دخل الشاء الذي أثم لأن هذا إجراء محظور الله في سورة المائدة الآية الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. InsyaAllah saya akan terangkan pada slide ini fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta' pula secara spesifiknya telah membuat keputusan dengan tidak membenarkan orang Islam mengucapkan tahniah kepada golongan Nasrani bersempena dengan perayaan mereka, kerana perbuatan tersebut melambangkan kita turut bersekongkol di dalam perkara yang dosa, di mana perbuatan ini telah ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Thumma بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد صالح العاثمين والشيخ صالح المنجد والشيخ محمد الحسن الددوي يعتقدون أن الأحكام تهنئة غير المسلمين باختلافهم غير الشرعي، ويستند هذا إلى بعض الحجج التي لديهم بما في ذلك. أولا قال الله تعالى في القرآن العظيم في السورة الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أبو العلياء الطاوس ابن سيرين الضحاك وحاخام بن أنس وآخر معنى الزور هو أعياد غير المسلمين. وذكر العلماء آخرون كان احتفالا بالغناء والموسيقى. ثانيا قال الله تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. قال أبو الحيان معنى الدين الطاعة والشريعة حيث يتم قبول معنى الدين الذي يفيد والذي تقرين الله والإسلام، وذلك لأن إسلام الدين العدل والدين التوحيد. InsyaAllah saya akan terangkan slide ini. Beberapa orang ulama kontemporari seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, Syekh Saleh Al-Munajid dan Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Didu juga berpendapat bahawa hukum mengucapkan ucapan tahniah kepada orang bukan Islam sempena perayaan mereka ialah haram. Ini berdasarkan beberapa dalil yang mereka pegang, antaranya yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 72 yang bermaksud
dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tidak bakhil, yakni kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul, sederhana di antara kedua-dua cara boros dan bakhil itu. Abu Aliyah, Tawus, Ibn Sirin, Ad-Dahak, Rabbi bin Anas dan lain-lain berkata, makna az-zur ialah perayaan-perayaan musyrikin. Ulama lain menyatakan ia adalah majlis yang terdapat padanya nyanyian dan muzik. Kemudian firman Allah SWT di dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dari diadai di sisi Allah ialah Islam. Dan Abu Hayyan berkata maksud agama yang diikutan yang adalah ikutan dan syariat di mana makna agama yang diterima yang memberi manfaat dan diikrarkan di sisi Allah adalah Islam. Ini kerana Islam agama yang penuh dengan keadilan dan agama tauhid. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha bighairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslima yahudil isyarah bil asabi' wa taslim an nasara al isyarah bil aqufi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Qala Syekh An-Nasir ad-Din, laqad wadih al-Islam anna al-muslim min baina rijalahu wa nisa'ahu la yajuz an yaqlidu ghairul muslimin kulluhum amma min haythu ibadah wa ihtilaf au mata' sah ala majmu'atahum. InsyaAllah saya akan terangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bukanlah daripada kami sesiapa yang meniru dengan selain kami. Janganlah meniru Yahudi dan Nasrani, dan sesungguhnya salam Yahudi itu dengan isyarat jari dan salam Nasrani itu dengan tapak tangan. Riwayat At-Tirmizi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Riwayat Abu Daud dan At-Tabarani. Jadi Syekh Nasaruddin telah menyebut bahawa agama Islam telah pun menggariskan sesuatu ketetapan bahawa seseorang penganut Islam daripada kalangan lelaki dan wanita tidak harus meniru atau mencontohi orang-orang bukan Muslim seluruhnya, sama ada dari segi peribadatan, perayaan dan perhiasan yang khusus yang tertentu hanya kepada kalangan mereka sahaja. Hadza faqat minni. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Anas Arifuddin Ahmad Saidi wa rukmut tullab صف 4 8 5 8 والصف. إن شاء الله سنواصل هذا البحث عن الرأي الذي لا يمنع التهنئة غير المسلمين وأعيادهم. أولا الرأي من الشيخ يوسف القرضاوي بقوله ليس من خطأ باحتفالهم بفرحهم، وهو يعتبر الفعل حقا جماعيا، وهو أيضا مطالب التدريس الديني من أجل الخير والعدالة. ثم الرأي إمام ابن كثير بقوله أن الله لا يمنع الرحمة على الكفار الذي لا يحاربون المسلمين. ثم الرأي الشيخ ناصر وفارق واصل بقوله الإسلام يسمح لشعبه بالتفاعل والتعامل مع غير المسلمين مثل الجيران وتلقي الهدايا منهم وزيارة الجسد، وهي روح تسامح واردة في منشورات الدينية. InsyaAllah saya akan sambung tentang pandangan yang mengharuskan amalan mengucapkan tahniah kepada orang bukan Islam ke atas perayaan mereka. Pertama, yang
dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa tidak menjadi kesalahan kerana ia melambangkan kegembiraan mereka sahaja. Ia merupakan hak-hak sosial yang perlu ditunaikan, dan ia juga merupakan tuntutan agama yang untuk melakukan kebaikan dan keadilan. Terusnya, pandangan daripada Imam Ibn Kathir yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak melarang perbuatan ihsan kepada orang kafir yang tidak memerangi orang Islam. Seterusnya, pandangan yang dibawakan oleh Syekh Dr. Nasir Farid Wasil yang mengatakan bahawa Islam membenarkan umatnya bermuamalah dengan orang kafir seperti berjiran, menerima hadiah dan ziarah jenazah. Ia adalah semangat toleransi yang terkandung dalam risalah agama. ثم دار الإفتاء مصرية بقوله لا يدخل أشياء حرام رفضت آراء حبش وهو عمل خطيئة هائلة. ثم الرأي من مفتي حكومة بروناي دارالسلام بقوله بطاقة عيد الميلاد ليس الحرام، ولكن إذا احتفله للتكريم عيد الميلاد هو الحرام وخطيئة كبيرة. احتفال بحذف تكريمه هو الكفر. ثم الرأي من دكتور محمد سيد دسوقي بقوله هذا عمل تم تضمينه في حق الجيران وهو جزء من ثقافة الأخلاقية الإسلامية. Khususnya pendapat daripada Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan bahawa ucapan tahniah tersebut adalah tidak termasuk dalam perkara yang haram, dan ia menolak pandangan Al-Ahbash yang mengatakan bahawa ia adalah maksiat yang besar. Dan pandangan daripada Mufti Kerajaan Brunei mengatakan bahawa kad atau surat Krismas sebagai jiran tidak mengapa, namun jika berniat memuliakan Krismas adalah haram dan dosa besar dan boleh membawa kepada kekufuran. Dan pandangan yang dibawakan daripada Dr. Muhammad Said Dasuki yang mengatakan bahawa ia termasuk dalam hak kejiranan dan ia juga termasuk dalam hak budaya akhlak Islam. ثم الرأي من جانب الدعوة عام تهنئتهم بالتزامن أكثر انسجاما يؤكد الإسلام على أهمية العدل والتسامح في التفاعل معهم. ثم الرأي من الشيخ محمد علي الشوباني يقول أن يدعو أهل الكتاب المقدس إلى الإسلام بطريقة جيدة يحتاج المسلمين إلى جدال والتفاعل بطريقة ذات مغزى. ثم آخرا الرأي من الشيخ عبد الله محمد بسمي بقوله من واجب المسلمين أن يجادلوا بطريقة جيدة ولطيفة ومن خلال تقديم الحجة الحقيقية. ثم يحتاج المسلمون إلى استخدام أساليب قوية عند التعامل مع معتاد عليهم. Seterusnya daripada aspek dakwah, mengharuskan amalan tersebut adalah lebih harmoni. Islam menitik beratkan aspek keadilan dan toleransi antara Muslim dan bukan Muslim yang tidak memerangi Islam. Seterusnya, pandangan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Shawbuni mengatakan bahawa kita perlu menyeru ahli kitab kepada Islam dengan jalan yang baik. Umat Islam perlu berhujah dengan cara yang tegas. Dan pandangan terakhir ialah daripada Syekh Abdullah Basmai yang mengatakan bahawa kita mestilah berhujah dengan cara baik, lemah lembut dan menunjukkan kebenaran Islam. Kita perlu menggunakan cara yang keras apabila berhujah dengan orang kafir yang melakukan pencerobohan. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Fauzi bin Abdul Rahman. Raqamut talib 04489233 InsyaAllah أتواصل هذه المبحث مذاكرة
Al-Jannah, Al-Fatwa, Al-Majalis, Al-Ijtima'i. Muzakarah, jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan atau garis panduan umum kenyataan mufti wilayah. Yuharrimul Islam ala al-muslim bi'amali aw muhadathah tata'arrafu bil kufri wal khata'i. وهذا يشمل من خلال المبالغة في الأديان الأخرى بكل خطبها أو أعمال الشرف التي تعتبر عبادة الأديان الأخرى الحرام. القانون واضح في مسألة تمجيد أي الدين غير الله. إذا كان الشخص متوافقا مع العظمة التي يؤديها فهو كافر، كما قال تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Islam mengharamkan seorang Muslim melakukan sesuatu perbuatan atau percakapan mengiktiraf kekufuran dan kesesatan. Hal ini termasuklah dengan membesarkan agama lain dengan ucapan yang mengagungkan mereka atau perbuatan yang dianggap seperti menyembah dan memuja agama lain. Haram hukumnya yang jelas bagi isu mengagungkan agama lain selain Allah. Jika seorang beriktikad dengan pegangan yang dilakukan, maka ia dijatuhkan hukuman sebagai kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya ia kemurkaan dan azab Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Fil waqtu nafsuhu yu'allimna al-Islam adamu isa'atu istikhdam ad-dayanat al-ukhra bal mu'amalatuhum bishaklin jayyidin hatta hum lam yata'aradu ila al-Islam. Qala Allah Ta'ala fi suratul Mumtahanah: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم وما يتولهم فأولئك هم الظالمون. Islam juga mendidik umatnya untuk berlaku baik kepada seorang yang bukan Islam. Firman Allah seperti yang saya baca bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana ugangan kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Yutalibu bihi al-ulama. Yakhtalifu al-ulama fi nazarihim ala al-mawdu'i tahniyatu li ghairi al-muslim bishaklin mubashirin aw ghairu mubashirin wa fi al-waqti nafsuhu qiyamatu عمل الخير لغير المسلمين الذي ليست معادية للإسلام. أولا بينما بالنسبة لأولئك الذين يرون أنه ليس عنصرا من الكفر في الديانات الأخرى بل بالأخرى فعل الخير للآخرين الذين لا يعادون الإسلام فيقوم العلماء بهذه النظر يجوز الكلام بشروط معينة بالنسبة لأولئك الذين يرون عنصر الاعتراف بالكفر فإنهم يحرمون كلاما اختلافا بديانات الأخرى. Ulama mengharuskan. Ulama khilaf dalam mengucapkan tahniah kepada orang bukan Islam sempena perayaan mereka secara langsung atau tidak langsung.
Yang pertama, bagi mereka yang melihat unsur mengiktirafkan kekufuran, mereka mengharamkan ucapan sempena perayaan agama lain. Sebaliknya, sekadar melakukan kebaikan kepada penganut agama lain yang tidak memusuhi Islam, maka ulama berpendapat sebegini mengharuskan ucapan tersebut dengan syarat tertentu. تمعت بعض العلماء آراء ابن تيمية وخاصة من الدولة ذات الأغلبية المسلمة مثل المملكة العربية السعودية، ثم منعت الفتوى لجنة الفتوى السعودية التهاني على المهرجانات الدينية الأخرى، في حين مجالس الفتوى الأوروبية التي حضرها العديد من العلماء المسلمين تتطلب التهاني بالاحتفالات الدينية الأخرى. بعض الحجاج المستخدمة هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمروا عليهما بجنازة فمقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازات يهودي، فقال أليست نفسا. رواه مسلم. يقول الزرقاء قام يمثل الشرف والمجد ولا علاقة له بالإيمان الجسدي. Pandangan Imam Ibn Taymiyah itu diikuti oleh setengah para ulama, terutamanya dari negeri yang dominan penduduk Muslim seperti Arab Saudi. Maka Lajnah Fatwa tetap Arab Saudi mengharamkan ucapan selamat kepada perayaan agama lain. Sementara Majlis Fatwa Eropah, the European for Fatwa and Research, yang dianggotai oleh ramai sejarah Muslim, mengharuskan ucapan tahniah kepada perayaan agama lain. Antara hujah yang digunakan adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'marru alaihima, yang saya bacakan tadi, bermaksud perarakan jenazah berlalu di hadapan mereka dan mereka berdiri. Mereka diberitahu bahawa jenazah itu adalah salah satu daripada ahli zimmah. Mereka berkata, jenazah berlalu berhampiran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berdiri. Diberitakan kepada baginda bahawa ia adalah jenazah seorang Yahudi. Lalu baginda bersabda, tidakkah ia satu jiwa ataupun manusia? Hadis riwayat Muslim. Syurut wa irsyadat al-'amah. يجوز بقول Merry Christmas أو مثله إذا يوجد المتطلبات ليقول التهنئة على روح المحببة وتحسين التوترات الاجتماعية الموجودة في المجتمع. إذا لم يكن هناك مثل الحاجة فإننا نميل مكروه إلى تقدير الكلام. مشاركة المسلم بالمعدل المطلوب مثل التصوير وتناول الطعام فقط. كلمات التهنئة هي الحفاظ على علاقة جيدة فقط، لا إكراه في الدين، وليس المقصود بها تكريم الأديان الأخرى وتمجيدها. Garis panduan umum. Yang pertama, diharuskan untuk mengucapkan Merry Christmas atau sepertinya apabila wujud keperluan untuk mengucapkan bagi menyuburkan semangat muhibbah dan memperbaiki ketegangan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sekiranya tiada keperluan seperti itu, kami cenderung untuk makruhnya ucapan tersebut. Penyertaan orang Islam pula hanyalah pada kadar yang diperlukan sahaja, seperti bergambar dan jamu makan. Yang ketiga, ucapan tahniah itu hanyalah menjaga hubungan baik, tiada paksaan agama dan tidak bertujuan untuk mengagungkan dan memuliakan agama lain. Yang keempat, minal mumkinu ay yajuzu an tulqiya al-hadaya wa i'ta'iha kama talqa Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsahu hadaya min al-malak al-muqawwis alladhi ghairu muslim. Al-khamisah, yusmihu lahum bihuduri ijtima'at ghairu muslimin إذا تم عقدهم خارج أماكن عبادتهم مثل القاعة العامة أو الميدان أو المكتب أو المنزل لأغراض تتعلق بالعرف مثل تناول الطعام، كما رواه عمر رضي الله عنه قال
لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. Yang keempat, diperbolehkan untuk menerima dan memberi hadiah kerana Rasulullah SAW sendiri menerima hadiah daripada Raja Al-Muqawqis yang tidak beragama Islam. Yang kelima, diperbolehkan untuk hadir dalam majlis orang bukan Islam sekiranya ia diadakan di luar tempat ibadat mereka seperti dewan ramai, padang pejabat atau rumah untuk tujuan yang berkaitan dengan adat seperti jamu makan. Seperti riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, janganlah kalian menemui orang-orang musyrik di gereja-gereja tempat ibadah mereka pada hari raya mereka kerana kemurkaan Allah turun pada mereka. Riwayat Al-Baihaqi. Wa alaihi yuqarriru al-majlis al-fatwa tahni'atan ay yajuzu ghairu muslim ala ihtifalihim bittiba'i al-irshadat al-mubayyinah kama qararu mudhaqarah al-jannah al-majlis al-fatwa al-ijtima'i الثامن والثمانين لجنة شؤون الدينية الإسلامية الماليزية منعقد في 12 يونيو 2007. Oleh itu, Majlis Fatwa memutuskan harus mengucapkan tahniah kepada orang bukan Islam terhadap perayaan mereka dengan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Selari dengan keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ihwal Agama Islam Malaysia kali ke-78 yang bersidang pada 12 Jun 2007. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Azizi bin Abu Hassan, Raqmut Tullab 04822555. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن الحكمة للمانع تتحدث عن التهاني بالتزامن مع احتفال بأديان أخرى. الحفاظ على الإيمان هو صدار أهداف الشريعة، وهذه هي الحكمة من وراء التحريم تهنئة غير المسلمين على أمور تتعلق بدينهم، في حين أن تقدم التهاني نفسها أمر محظور لأنه مرتبط بشكل واضح بشمان الكفء الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى، مع تصوير بعض الذين يقولون أنه لا يؤثر على دينهم إذا كان مجرد تهنئة بمناسبة احتفال ديني، فإنه أكثر من مجرد تذكير أننا يجب أن نكون حذرين ونذكر الناس من حولنا أن نكون حذرين بشأن السحر والفتنة التي تأتي في بعض الأحيان بدونها، ندرك أن أمر خفي جدا ويصعب التعرف عليه. عدم تهنئة أو تهنئة الاحتفالات غير المسلمة ليس مقياسا للعلاقات الجيدة بين المسلمين وغير المسلمين، إنما طالب وتعاليم الإسلام للشعبة في استمرار في فعل الخير لغير المسلمين كافية للحافظ على علاقات جيدة مع غير المسلمين كل يوم، تعامل معهم بأمانة وإخلاص، كن لطيفا معهم سواء بالكلام والفعل، وفي كل شيء يكون كريمة معهم. Jadi, hikmah di sebalik larangan mengucapkan tahniah sempena perayaan agama lain, hikmahnya ialah memelihara akidah berada di kedudukan teratas dalam matlamat syarak, dan inilah hikmah di sebalik larangan mengucapkan tahniah kepada orang bukan Islam mengenai perkara yang berkaitan dengan agama mereka. Sedangkan memberi ucapan tahniah itu sendiri adalah perkara yang diharamkan kerana ia jelas berkaitan dengan syiar-syiar kekufuran yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tanggapan sesetengah pihak yang mengatakan
tidak menjejaskan akidah jika hanya sekadar ucapan tahniah kerana perayaan sesuatu agama atau seumpamanya. Perkara itu lebih mewajarkan kita untuk sentiasa beringat dan mengingatkan orang-orang sekeliling untuk berhati-hati tentang dakwah dan hasutan yang kadang-kadang datang tanpa kita sedari kerana ia amat halus, tersembunyi dan sukar dikenali. Tidak mengucapkan tahniah atau selamat sempena perayaan orang-orang bukan Islam bukanlah jadi ukuran dalam menilai hubungan baik antara Muslim dan bukan Muslim. Tuntutan dan ajaran Islam kepada umatnya untuk terus berbuat baik kepada orang bukan Islam sudah cukup untuk menjaga dan mengekalkan hubungan baik dengan orang bukan Islam. Setiap hari bermuamalahlah dengan mereka secara jujur dan ikhlas. Berbuat baiklah kepada mereka sama ada dengan perkataan dan perbuatan, serta berlaku adillah kepada mereka dalam segenap perkara. Wa khulasatul qaul innal qarar as-sadir an jannah al-fatwa al-wataniyah qad a'ta irshadat wadihah lil jumhur fi mu'alajah hadhihi qadiyah. Inna fi'la wada'an wa tahni'ah li ghairil muslimin bitazamun ma'al ihtifalat ad-diniyah allati yahtafilun biha yatimmu tufiruha 'ala al-asas at-tamasuk al-ijtima'i fil mujtama' kabir muta'addidu al-a'raq fi Malaysia. La yumkinu inkar an ajindah al-wahdah bain al-a'raq hiya al-ajindah ar-ra'siyah fil hafaz 'ala salam al-balad wa rafahiha. إذا لم يتم الحفاظ على الانسجام بين الشعوب فمن المستحيل حضور الانقسام والفوضى. مبدأ الوحدة معترفة به فعلا ومحافظ عليه في المقاصد الشرعية. يجب على المجتمع المسلم بأكمله أن يفهموا ويحترموا حدود المجتمع التي حدودها الإسلام. إن الآراء التي عبروا عنها علماء الإسلام قد تم دعمها بالفعل بحجة وحقائق ملموسة وحاسمة. Natijahnya, keputusan yang telah diambil oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah memberikan sebuah garis panduan yang sangat jelas kepada seluruh masyarakat dalam mendepani isu ini. Perbuatan mengucapkan ucapan selamat serta tahniah kepada orang bukan Islam bersempena perayaan keagamaan yang diraikan oleh mereka adalah dibenarkan dengan syarat ia dilakukan atas dasar permuafakatan sosial di dalam sebuah masyarakat besar berbilang kaum di Malaysia. Adalah tidak dinafikan bahawa agenda perpaduan antara kaum merupakan agenda perdana di dalam mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. Sekiranya keharmonian perpaduan antara kaum tidak dipelihara, maka tidak mustahil perpecahan dan kacau bilau akan berlaku. Agenda perpaduan sememangnya diiktiraf dan dipelihara di dalam maqasid syariah. Seharusnya seluruh masyarakat Islam memahami serta menghormati batas-batas pergaulan yang telah digariskan oleh Islam ini. Pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana Islam iaitu ulama sememangnya telah disokong oleh hujah dan fatwa yang konkret dan muktabar.